Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah masih dikekalkan bagi kita nikmat untuk istiqamah melakukan amal ibadat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apakah amalan yang terbaik bagi diri seseorang? Maka Rasulullah tak jawab sama ada tahajud, tak jawab sama ada zikir dan sebagainya, tetapi yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni amal yang terbaik adalah istiqamah. Apa dia istiqamah? Kekal duduk di atas jalan yang sebenar, kekal duduk di atas jalan yang lurus, 24 jam duduk dalam melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kekalkan istiqamah di dalam diri kita dan kekalkan kita duduk di dalam jalan yang benar lagi baik. Mudah-mudahan juga kita termasuk di dalam golongan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah malam ni kita akan bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah peristiwa akhir zaman, yakni perkara-perkara yang akan berlaku ketika mana sebelum berlakunya kiamat. InsyaAllah yang kita ambil daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dikarang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam. Baik, hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala inna lajulusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi idh tala'a Mus'ab bin Umairin ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mati walladhi huwal yawma fihi. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ رواه الترمذي. Hadis panjang sikit no, insya-Allah kita tak ambil masa lama. Baik, artinya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, kita baca dulu sehingga kita hurai. Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tidak ada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitis air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu.
kerana sangat dimanjakan oleh ibunya dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Baik, kita ambil dulu sekerat hadis yang dibawa, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu ta'ala, yang mana menceritakan pada satu hari ketika mana Nabi dan sahabat duduk di dalam masjid Nabi, yakni di Madinah lah, duduk di dalam masjid Nabi, tiba-tiba datang seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ta'ala. Datang Mus'ab, bila mana Nabi nampak, Nabi menitiskan air mata, sedih. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pasal apa?" Jawab Nabi, "Aku terkenangkan ketika mana," kita ambil mafhum daripada hadis, terkenang ketika mana hidup Mus'ab sebelum mana peluk agama Islam. Jadi sabda Mus'ab bin Umair di antara sahabat-sahabat yang juga dijanjikan syurga oleh Allah, sahabat yang antara awal masuk Islam, yang banyak dikenakan ujian dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair sebelum ni hidup di dalam kesenangan, dalam kekayaan. Mak dia seorang yang kaya raya, mak dia ni hebat, orang bangsawan. Kira mana Mus'ab bin Umair ni, bila mana dia tak lalu lagi minyak wangi sampai dah. Kalau dia dah berlepas lalu, minyak wangi dia tertinggal kat belakang. Orang lalu jalan tu, satu jalan kita kata, Mus'ab tak ada pun, dia tak ada dah, tapi bau lagi minyak wangi dia. Banyak riwayat macam-macam, mai daripada Hadramaut, mai daripada Yaman dan sebagainya. Minyak wangi dia, pakaian dia, mak dia pastikan daripada kain-kain yang disulam halus. Kalau kita kain blekat, orang panggil kain blekat jenis berapa ribu? 7,000, no, jenis halus tu kan. Tak ada siapa boleh pakai pakaian macam dia ketika tu. Dan Nabi SAW sebut dalam riwayat lain bahawa apa dia, bila mana tengok Mus'ab ni, Nabi kata merupakan pemuda yang cantik, rambut ikal. Dan zaman tersebut ketika mana sebelum beliau masuk Islam, anak gadis berkenan dengan Mus'ab ni, cukup suka dengan Mus'ab. Semua duk terbayang kok boleh jadi menantu, kok boleh jadi bini kepada Sayyidina Mus'ab radhiyallahu anhu. Dia Mus'ab, ibarat diceritakan bahawa bila dia duduk makan ni, habis satu-satu makanan, tak ada minta sampai dah makanan lain. Habis angkat makanan dia duduk makan, mai letak pula makanan lain. Punya hebat, punya kaya Sayyidina Mus'ab. Kalau zaman lah kita kata pakai Ferrari, zaman Nabi SAW unta merah. Mus'ab ni pakai unta merah. Unta merah zaman kita Ferrari lah, tak boleh pakai. Allah, bukannya orang biasa, orang bangsawan. Dia ada beberapa adik-beradik, di antaranya yang bernama Ar-Rum bin Umair. Tu adik beliau. Kemudian bila mana dia mendengar tentang ajakan dan bawaan Nabi SAW berkenaan dengan agama Islam, maka dia pergi cari. Dia pergi sengap-sengap, takut mak dia tahu. Kemudian pergi jumpa Rasulullah, ditarbiah oleh Nabi SAW, kemudian masuk agama Islam. Bila masuk agama Islam, dipendekkan cerita, kemudian mak dia tahu, maka mak dia kurung beberapa hari di dalam rumah. Kurung, tahan makan, tahan minum, seksa, tak bagi keluar, sampai pucat muka Mus'ab bin Umair. Tu pun masih tak mau patah balik. Mak dia kata, nak balik tak kepada agama asal kita? Tak mau, nak duduk kepada agama Islam. Dah habis setakat tu, keluar rumah, bila mana berjalan, orang tua-tua duk maki hamun dia, duk cerca dia, duk buh nampak kepala dia. Pasal apa? Sebab masuk agama Islam. Sampai satu saat ketika mana diugut oleh mak beliau, yakni, wahai anakku, wahai Mus'ab, sekiranya hang tak patah balik kepada agama nenek moyang kita, agama asal kita, aku akan berjemuk di tengah panas. Aku takkan makan, aku takkan minum sampailah aku mati. Aku takkan masuk rumah.
mak dia pucat muka seksa diri. Sebab apa? Nak uji agama akidah yang ada pada Mus'ab bin Umair. Nampak Allah datangkan satu bala, main bala uji Mus'ab bin Umair. Mak dia paling sayang pada diri dia, anak kesayangan, anak mah. Nak pilih hak mana? Hang nak pilih agama yang hang baru masuk berapa hari, ataupun hang pilih mak hang yang berapa puluh tahun dah, berbelas tahun, berpuluh tahun hang duduk dengan mak hang. Hang pilih nak ambil hak mana? Tapi tengok keteguhan akidah Sayyidina Mus'ab. Wahai ibuku ya ummah, wahai ibuku yang tercinta, sekiranya diberikan kepada engkau nyawa 100 sekalipun nyawa, kemudian satu demi satu nyawa engkau keluar daripada tubuh badan, aku sekali-kali tidak akan patah balik daripada menganut agama Islam. Aku takkan keluar dari agama Islam untuk patah balik ambil agama nenek moyang. Mak dia dengar tak boleh buat apa, masuk rumah sengat, tak boleh nak buat apa. Hingga kan bila mana ditahan harta benda, ditahan kenikmatan, ditahan kemewahan, sampai orang tak percaya. Tengok Mus'ab, orang kata betul ke ni? Pasal apa? Baju dia macam orang fakir miskin yang lain. Orang tak percaya, sampai tera tu dia berubah jadi susah. Mak dia tahu, kata dia susah. Hantar apa dia, Ar-Rum bin Umair, adik dia, hantar adik Mus'ab pi pujuk Mus'ab supaya balik kepada agama asal. Lah kali Ar-Rum adik beliau pi pujuk sekali dengan adik dia masuk Islam. Sekali dengan adik dia masuk Islam. Zaman Rasulullah terkenal dengan pemuda dakwah. Ni Mus'ab bin Umair terkenal dengan pemuda dakwah, pendakwah muda. Kalau kita zaman lalu panggil apa? Da'i milenium. Da'i milenium yang tak berapa milenium. Kemudian bila mana di akhir cerita, kita pendekkan cerita lah, bila sampai satu tahap, bila Nabi SAW tengok Mus'ab ni dah bersedia untuk ambil tanggungjawab yang lebih berat, maka Nabi utuskan Mus'ab, orang pertama, duta pertama berhijrah ke Madinah untuk pi menyampaikan dakwah sebelum Nabi pi berdakwah ataupun sebelum Nabi hijrah. Sebab tu kalau orang tanya hijrah Nabi berlaku bila? Sebelum lagi daripada penghijrahan Nabi yang sebenar. Sebelum tu ketika mana Mus'ab bin Umair dihantar, tu hijrah pertama. Dan berlaku khilaf pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat berlaku khilaf ni, benda ni kita nak ambil tahun hijrah ni, tahun Nabi diutus berhijrah ke Madinah, ke nak ambil tahun Mus'ab ni? Ada khilaf sikit. Nak ambil waktu mana, nak mula kalender hijri. Sebab apa? Mus'ab bin Umair orang pertama berhijrah ke Madinah. Pi sana dakwah, dapat 12 orang yang yakin kepada agama Islam, mai buat haji dekat kota Mekah. Kemudian berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita gelar sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian balik sana, Mus'ab duk dakwah lagi dekat orang penduduk kota Madinah. Kemudian mai pula 70 orang ikat perjanjian dengan Nabi SAW, yang kita sebut sebagai Aqabah yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua. Untuk apa tu? Untuk kuatkan umat Islam di Madinah sebelum Nabi SAW nak pi. Itu dia Mus'ab. Mus'ab wafat ketika mana perang Uhud. Bila mana mai perang Uhud, Mus'ab ditugaskan untuk pegang panji Islam, panji agama Allah, pegang bendera agama Allah. Kemudian ketika mana berlaku masa proses perang yang kedua tu, hak pertama kita menang dah, hak kedua kita nak kalah. Ni atas susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah susun elok dah. Tentera kafir serang balik daripada belakang Bukit Uhud, kemudian nampak Mus'ab duk pegang bendera. Abu Qamiyah, yakni tentera kafir ketika tu, nampak Mus'ab duk pegang bendera, bawa pedang main potong tangan kanan. Potong tangan kanan dia, yakni tangan yang duk pegang panji Islam. Kemudian Mus'ab tak tinggal bendera tersebut, pegang pula dengan tangan kiri. Allah, kalau kita kau habislah dia lah. Ni dah Mus'ab tak teriak, tak menangis ataupun tak duduk hiba, duduk sedih dah. Pegang lagi panji sambil duk melaung. Sambil duk melaung.
Rasul Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Abu Qamiyah tengok dah potong tangan sebelah, duk boleh menjerit lagi syiar Islam. Dia mai balik potong pula tangan kiri. Potong tangan kiri, dia peluk bendera tersebut dengan dua-dua lengan yang kudung. Sampai tahap tu pegang Islam. Sampai tahap tu bawa Islam. Nak berdakwah tentang Islam sampai tahap tu. Kemudian Abu Qamiyah dia main-main duk nampak pegang lagi panji bendera Islam, dia ambil tombak, dia tikam dada. Maka wafat Sayyidina Mus'ab bin Umair. Adik dia nampak bendera ni ada 3 orang sahabat berebut nak pergi sambut. Lepas mana Mus'ab kena tombak, bendera tu nak jatuh. Tapi 3 orang sahabat nampak, salah seorang dia yakni adik beliau, yakni Ar-Rum. Ar-Rum bin Umair nampak bendera tersebut nak jatuh. Bila mana dia nampak, dia berlari, dia pergi pegang panji tersebut, tak jatuh juga bendera Islam. Allah, kita tengok no, sampai tahap tu punya hebat mereka memperjuangkan agama Allah. Kita hari ni bukan kata nak bawa Islam sampai kata nak potong jari, nak sampai nak luka badan dah. Nak main mengaji pun benar. Nak main mengaji pun benar. Nak main dengar kuliah pun letih. Tu baru bermain dengan hujan. No, kat Palestin, Syria bermain dengan peluru. Cari tempat nak solat berjemaah. Walaupun hakikat sebenar mereka tahu benda tu satu bahaya, nak keluar pergi berjalan kono pergi berjalan kono ni, dak untuk agama Allah buat juga. Sebab mereka tahu zaman lah ni tak macam zaman sahabat dulu nak perjuang agama melalui jalan perang, jalan pedang. Kita saya tak kenal lagi melalui jalan tersebut. Bila dah kenal nanti barulah nak cari Allah, barulah nak pulun dekat dengan Allah. Tak teruk mana pun kita bawa agama Islam. Tak ada sampai kena potong tangan. Talhah bin Ubaidillah, tengok sahabat Nabi SAW, Talhah bin Ubaidillah, sahabat yang keempat masuk agama Islam, yang peluk agama Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dekat perang Uhud dia ada 79 kesan tikaman di tubuh badan. 79 kesan tikaman. Jari kanan dia putih. Tentera musuh potong jari, kena jari, putih jari tu, terlentang di atas tanah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangka bahawa Talhah bin Ubaidillah ni akan wafat dah. Pipi sentuh, mangkit lawan pula orang kafir. Ni kita nak muhasabah balik no, terang mana kita bawa agama Islam. Terang mana kita bawa agama Islam, kita bagi orang kenal Islam, kita ajak orang dekat dengan Islam, kita ajak orang kenal Islam, ajak orang perkenal tentang akidah, bagi orang faham tentang akidah. Berapa ramai ni nak masuk korban tak faham hakikat korban buat dah. Di antara tanda-tanda kiamat ni, seperti mana orang pergi haji, Nabi cerita dalam hadis dalam kitab dan juga nanti kita cerita, kita ambil ringkas berapa ramai pergi buat haji tapi tak faham tentang apa pun pergi buat haji. Balik daripada haji duduk lagu tu juga, duduk pakai seluar pendek juga, duduk tak ada dalam majlis ilmu juga, tak ada berjemaah solat. Sopa tu ya lambak lagi. Tu pun dah aku agama Islam, aku dah ajak orang tentang Islam, mampu. Ni Talhah bin Ubaidillah 79 kesan tikaman di tubuh badan, nak bawa apa dia? Agama Allah. Bukan untuk diri dia apa. Diri dia apa syahid settle masalah, tak ada apa. Tapi untuk manusia hari ni, supaya manusia hari ni terselamat daripada kejahilan, terselamat daripada hidup dalam kegelapan, pindah kepada mentauhidkan Allah, kepada cahaya ilmu, kepada mengenal Allah. Tu tujuan mereka buat semua tu. Yang Nabi bercerau darah, pecah darah, berlubang dari patah gigi dalam perang Uhud, semua tu bukan untuk keseronokan Nabi semata-mata. Semua tu adalah untuk umat Nabi SAW. Semua untuk umat Nabi. Maka pada hari ini manusia tak sambung, tak ambil balik perjuangan Nabi, perjuangan sahabat, sambung ikut bawa pada hari ini. Tak ada. Bukan nak buat apa, nak ajak manusia, nak tunjuk kata sunnah Nabi SAW tu baik, nak suruh manusia ikut sunnah Nabi. Hak tu saja pun penat. Saya sebut dah itu sebagai contoh. Hak lah ni masalah pakaian, pemakaian uniform, bomba ke, polis ke, tentera ke, janggut tak boleh simpan, misal boleh simpan.
Bukan nak suruh hang buat apa, suruh hang perjuangkan balik saja. Yang sunnah Nabi ni baik, tukarlah. Boleh simpan janggut, contoh kita tak. Masalah apa? Hak sekolah majoriti budak umat Islam, budak Melayu yang beragama Islam. Apa masalahnya hang perjuangkan supaya pakai jubah? Bukan nak kata tak pakai jubah tu tak elok, tak, hang tutup aurat, okey, tak ada masalah. Tapi perjuangan kita sambung kesinambungan perjuangan Nabi SAW. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ada benda nak jawab depan Tuhan kita nak jawab apa depan Tuhan? Jasa apa? Kita tak pernah bersentuh kulit dengan Nabi SAW. Sebab tu dalam hadis yang masyhur, bila mana Nabi sebut man kunna fihi wajada salasun, man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 benda siapa dia yang ada akan timbul kemanisan iman dalam diri dia. Maknanya dia bangga jadi orang Islam, dia bangga jadi orang beriman, dia bangga jadi orang yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bangga ikut apa kehendak Allah, kehendak Nabi SAW, yakni yang pertama syarat dia Allah dan Rasulullah lebih dia cintai berbanding kepada segala-galanya. Bila seseorang tu letak Allah dan Rasulullah lebih dia cinta daripada segala-galanya, maka apa saja bentuk suruhan dalam Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, pasti dia akan perjuangkan. Lah ni dak cinta pangkat, cinta dunia, cinta pujian, cinta harta, cinta anak isteri. Saya sebut semalam dekat apa dia, satu masjid, saya tahu tu, sayang anak punya pasal, nak tunaikan cita-cita anak sampai tak peduli tentang cita-cita kehendak Nabi SAW. Tak apa, hang nak jadi apa-apa, hang mengaji, hang ikut hang lah, nak jadi menatang apa pun. Tak sebutlah menatang tu, dia kata hang nak jadi apa? Oh, doktor, pilot, jadi tak ada masalah. Tapi dengan syarat hak agama ni, Nabi dia kenal dulu, Allah dia lebih kenal, dan dia lebih cinta dia dua benda ni. Start umur balik dia mesti faham dah dua benda ni. Lah ni kita tengok umur 20, 25 semalam kita mengajak di Paya Keladi. Kesian kat seorang pakcik orang tua tu. Keluar habis main syak, duk garu pala. Kita duk kata dia ni bersebab turun-turun. Ustaz, motor saya tak ada dah. Kita kata, lah, pergi mana? Pak Su melawak ke? Panggil dia Pak Su. Pak Su melawak. Dah, motor saya tak ada betul, dia kata. Abang dia sungguh, pergi mana? Orang curi dah. Ni saya duk cari tak ada ni, kata saya duk tengok tak ada ni. Tu pun dia tahu kat mana dia parking, duk belek lagi, dah kena curi, duk cari. Kesian dengan orang tua tu. AFI baru kalau merah. Tu time mana tu, time orang semain syok. Nasib baik masjid tu ada CCTV warna. Nampak dia, tadi dia hantar video kat kita, nampak seketul orang ambil, cuma mungkin bagi kat polis dia boleh zoom bagi lagi jelas. InsyaAllah boleh kenal rupa orang yang balas motor tersebut. Nak cerita bila tengok tu dalam umur 20 ke 25 yang kaki balas motor tadi tu semalam. Tengok tu umur kat 20, 25. Sepasal curi hak-hak orang, satu dah. Yang kedua tu tem orang main insya'. 3 dalam masjid. 4 tepi kubur. Udah. Allahu Akbar, punya sakan. Dia heran tak heran langsung. Kubur duk ceracak tu, batu nisan sebelah dia, nu masjid Keladi tu. Kubur masjid tengah-tengah ni motor. Balah tepi kereta kita betul. Risau kat kita, orang kata kita buh nak kereta kita pula. Allahu Akbar. Dia heran, dia tak heran lah. Pasal hang cari cita-cita dunia. Tengok proses tarbiyah Nabi SAW. Tengok Nabi tarbiyah lagu mana. Mus'ab bin Umair yang kita duk cerita tadi. Hamailah kemewahan, hamailah kata benda, hamailah keseronokan, hamailah pujian, pangkat, hebat lagu mana pun. Aku dengan Muhammad SAW. Cinta aku tetap kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab di antara orang yang top 10 di kota Mekah. Masa tu dia bukan Islam lagi. Antara orang yang paling digerun oleh orang kafir Quraisy ini Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dua orang ni cukup orang gerun. Tu dalam duk gerun-gerun ni, bila kita tengok ni peribadi Nabi SAW boleh mendidik hati manusia jadi lembut, jadi orang yang baik. Orang dia cerita ni Muhammad bawa fahaman baru, bawa agama baru, dia duk kutuk
berhala-berhala kita, duk kutuk nenek moyang kita. Dia pergi nak bunuh Nabi. Ada seorang orang kafir tersebut kata ni, sebelum nak bunuh dia hampir tanya lu adik hang lu Fatimah. Dia menganut agama Muhammad, dia ikut fahaman Muhammad. Pi rumah adik dia, ketuk pintu 2 3 4 kali, tak ada, tampak pecah pintu. Masuk dengar adik dia duk baca Quran, dia penampak adik dia rebah, pecah muka. Darah penuh kat muka dia. Bila mana adik beliau duduk sapu muka, sapu darah tersebut, Allah mai perasaan belah dalam hati. Kesian, dia tengok pun kesian jugalah, dia kata. Apa dia yang hang baca? Tunjuk kat aku. Abang tak boleh baca. Pasal apa? Abang bernajis. Habis tu tahu lagi najis lagu mana? Pi mandi dulu. Sayyidina Umar ni pi mandi, mai. Aku dah mandi dah. Buat mai, apa baca? Kemudian dia ikut adik dia. Adik dia keluar dalam surah Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Masa dia sebut Taha, masa tu ayat mata dia meneleh penuh pipi, dia tak sedar lagi. Kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kamu, untuk membebankan kamu, melainkan menjadi peringatan bagi orang yang ingin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sampai 7 ke tak silap 7 ataupun 10 ayat dia baca. Kemudian dia kata, mana Muhammad? Adik, mana Muhammad? Bagi tahu kat aku nak masuk Islam. Dia Quran melalui peribadi Nabi SAW boleh ubah diri seseorang menjadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Ni baru orang yang berjaya. Hak ni baru dikatakan orang yang berjaya dunia dan akhirat. Tengok bagaimana ditarbiah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bila mana dah wafat Nabi SAW, tak mampu duduk di kota Madinah, hijrah pergi duduk di Habsyah, pindah, tak sanggup duduk kat kota Madinah kerana cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak sempat jumpa dengan Sayyidina Bilal. Mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab panggil dia balik. Tu pun atas alasan sebab Sayyidina Bilal mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Mimpi jumpa Nabi. Nabi tanya, Bilal, lama dah hang tak tengok aku rindu. Dia terjaga daripada tidak menangis dia. Isteri tanya, pasal apa bang? Aku rindu kepada Rasulullah, dia kata. Aku rindu pada Rasulullah. Kalau macam tu abang pilah ziarah makam Nabi. Mai kota Madinah disambut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat. Masa tu nak masuk waktu Zuhur, kemudian Sayyidina Umar kata, ni dah nak masuk, bahasa kita lah no, nak masuk dah waktu Zuhur ni, pilah azan. Aku bukan Bilal di zaman engkau, aku Bilal di zaman Rasulullah. Pujuk tak mau azan. Kemudian panggil pula tiba-tiba sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma. Pegang tangan Bilal, pakcik, lama kami tak dengar pakcik azan, tolonglah azan. Dia duduk melutut peluk, disebabkan hampa aku azan ni, sebab hampa ni cucu kesayangan Rasulullah, maka aku akan azan. Naik di puncak menara, dia laungkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk kota Madinah terdiam, tercengang, hak buat kerja, berhenti buat kerja, terkejut. Sebut lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua pakat duk cakap, Nabi hidup balik ke? Rasulullah hidup balik ke? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berlari semua penduduk kota Madinah pi kat masjid Nabi. Berlari ni main nak cari adakah Rasulullah dah hidup balik. Padahal bahasa kita bukan sedap mana pun bila azan, tak sedap. Sebab ada riwayat lain cerita bila azan, daripada sudut pendengaran kita memang jadi tak sedap. Kalau orang tak rasa halawatul iman, manis iman tu, dia tak rasa. Metang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terduduk Sayyidina Bilal bin Rabah, tak boleh sambung dah azan. Sayyidina Umar Al-Khattab tanya dah, wahai Bilal, pasal apa tak boleh? Bila mana aku sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku ternampak Rasulullah berjalan mai daripada rumah ke masjid Nabi untuk tunai solat.
riwayat lain cerita dia jawab, habis azan aku akan pi rumah Nabi, ketuk pintu, ya Rasulullah dah masuk waktu. Ni bila mana Rasulullah wafat, aku nak buat macam mana lah? Apa dia yang aku nak buat sehari kalau aku habis azan? Teriak seluruh penduduk kota Madinah bila dengar Bilal bin Rabah sebut macam tu. Tengok orang yang berjaya, orang kaya ke ada, orang jutawan ke ada, tapi hasil tarbiyah kerana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah lebih daripada segala-gala, maka nama dia sampai hari ni kita ada sebut. Tu baru orang panggil orang yang berjaya. Sampai kita murad kepada Tok Bilal, hak tukang azan tu kita murad, jadi kata siapa dia Tok Bilal surau ni, sekian-sekian nama, siapa dia Tok Bilal tu, Tok Bilal, sampai kelak kita ada sebut Tok Bilal, Tok Bilal. Kerana apa? Kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni baru orang berjaya. Syarat pertama, cinta Allah dan cinta Rasul lebih daripada segala-galanya. Baik, kemudian kita sambung hadis kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diangkat satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Nabi kata kat Mus'ab dan sahabat ni ada masa tu cerita pasal masa depan. Nak main masa depan nanti ni macam mana situasi masa depan. Nabi cerita orang keluar pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Contoh nisbah kepada kita, tadi pergi kerja pakai lagu lain, malam ni pakai macam lain pula. Nak abang apa? Pakaian banyak, duit banyak. Lepas tu bila makan pula, main makanan hak ni habis, tengah hari habis, sehari petang makan benda lain pula, malam makan chicken chop pula, pagi esok pula makan nasi lemak kukui, main tengah hari makan ikan kuan, ikan patin bakar dan sebagainya, ikan sumbat dan macam-macam makanan. Zaman Nabi SAW ni, Nabi sebut ni nanti di akhir zaman ni nak main macam ni. Zaman Nabi makanan ke Allah 3 hari sekali baru makan. Siapa dia pejuang Islam zaman tersebut, 3 hari sekali baru makan. Ada seorang tetamu, seorang perempuan main ke rumah Rasulullah, dia kata, Nabi kata apa? Demi Allah, sesungguhnya keluarga Muhammad tak makan dah 3 hari dah, dan kami biasa tak makan 7 hari. Bila semak kitab Hayatus Sahabah jilid yang kedua, 7 hari dah kami tak makan. Hak riwayat lain cerita Sayyidina Abu Bakar duk ulang alik kat belakang rumah Nabi 40 hari tak biasa tengok dapur berasak. Maknanya tak biasa makan 40 hari makanan berat, yakni roti, tak biasa makan. Kita lah tak makan juga, tapi lepas kena potong kaki. Tak makan tapi lepas potong tangan. Pasal apa? Kencing manis. Kita pun tak makan, pasal apa? Cek darah 180. Rasulullah pejuang agama Allah. Walaupun hakikat sebenar Nabi kaya, kata Rasulullah, kalau aku minta apa dia, Allah bagi kat aku harta, kalau aku minta gunung Tihamah, yakni gunung bukit yang ada di kota Mekah, gunung Tihamah menjadi emas, nescaya Allah akan kabulkan doa aku. Tu hakikat Nabi sebenarnya kaya, tapi nak tunjuk cintanya pada lapar, nak akan bawa seseorang tu kepada lebih dekat kepada Allah. Ni dah mai dah zaman hari ni, bila mana pagi pakaian lain manusia. Nabi kata bagaimanalah hal keadaan kamu masa nanti, yakni mai hidup senang, hidup mewah, makanan macam-macam. Ni pun salah satu tanda kiamat. Baik, kemudian kata Rasulullah apa dia? Dan kamu menutupi, yakni menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Mai zaman nanti kata Rasulullah akan ada satu masa manusia ni hias rumah macam dia hias kelambu Kaabah. Maknanya kita hias rumah kita tu cantik, dengan mozaik, dengan ada lengkap aircon, dengan bumbung genting, cat sempoi, rumah besar. Ni akan sampai zaman ni. Zaman Rasulullah dapur satu, bilik air satu, ruang tamu satu. Hak tu lah zaman sahabat radhiyallahu anhum hidup dalam melarat.
Ni akan tiba zaman ni. Kemudian kata Rasulullah, maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki. Lepas tu sahabat sampuk, sahabat mencela, kata kat Nabi, syoknya, bahasa kita, seronoknya bila kalau kami tiba zaman tersebut. Yakni kami tak gaduh pening kepala berlapak, kami tak gaduh pening kepala rumah tirih, kami tak gaduh pening kepala buat kerja teruk sebab nak cari harta benda, nak cari kekayaan. Kami boleh tumpu buat ibadat semata-mata. Sahabat harap nak duduk zaman tu, zaman orang rumah besar, rumah mewah, makan tukar-tukar, pakaian tukar-tukar. Sahabat seronok dengar zaman tersebut, teringin. Nak sahabat kata, kalau duduk zaman tu lah syok lah, boleh tumpu buat ibadat sajalah sebab duit ringgit banyak dah. Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, kata Rasulullah, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak bagus, bukan lebih baik sebab sahabat Nabi kata keadaan tersebut lebih baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tak betul, bukan yang lebih baik. Keadaan kamu hari ni yang hidup susah ni lebih baik daripada hari tersebut yang akan datang, yakni hari ni. Macam kita lah ni, duit tak ada, pulun buat kerja, pulun buat erti sampai tak boleh majlis ilmu, tak boleh sembahyang jemaah, tak boleh nak baca Quran, tak dam baca Quran ni. Dia kata apa? Kalau lah aku jadi macam dia. Macam siapa tu businessman tu, duduk saja ya, duit masuk bruk, dia kata. Duit berlipat setiap hari. Ada orang lagu ni, duduk saja ya, duit masuk. Orang buat kerja semua ada. Dia kata, kalau aku jadi macam dia lah, mesti aku senang, boleh tumpu pergi mengaji. Ada orang bisa sebut kat saya lagu ni. Ada seorang hamba Allah ni, dia sebut kat saya macam tu. Kalau aku dapat sekian-sekian harta ni, dia buat kerja bertani, dia bertani. Kemudian dia kata, kalau aku dapat sekian-sekian ukuran tanah besar tu besar ni, aku akan buat kebun. Lepas tu aku upah orang, aku tak kalut lah, aku boleh pergi mengaji. Betul kan cakap ni? Lah kali Allah makbul doa dia. Pak dia mati, paraik boleh kat dia tanah luas. Kemudian dia buat, dia sambung perjuangan hasil tani tersebut sampai keluar petang-petang orang azan maghrib, dia duduk lagi kat tanah tanaman dia tu. Tu kata Rasulullah, kata hang jangan duk harap sangat. Hari ni hang susah, hang boleh dekat juga, hang boleh ingat juga ke Allah, hang berasa juga nak baca Quran, hang berasa juga nak sembahyang. Takut bila satu hari Allah bagi nikmat kepada hang, Allah bagi kelebihan, Allah bagi keseronokan, Allah bagi kecukupan, masa tu hang terlupa janji hang terhadap Allah, walaupun benda tu kewajipan. Benda tu wajib, hang kena buat juga. Sembahyang, menuntut ilmu dan sebagainya, benda tu tetap hang kena buat. Takut sekali bila hang dapat benda tersebut hang tak buat pun. Lah kali bila Allah bagi kekayaan, sungguh. Sebab tu saya pesan mana-mana tempat, kita bila Allah hari ni Allah bagi banyak ni, maka redha sudah. Redha sudah. Ada orang berdengki, dapat lebih, ni dapat lebih. Ni kita duk mengajar lagu ni, ustaz-ustaz duk mengajar ni pun kena. Bukan kita tak kena, kena. Baru ni dalam satu grup WhatsApp ada seorang hamba Allah ni, panas kita nak marah dalam grup tu, tapi dah orang panggil ustaz. Kalau orang tak panggil ustaz, orang panggil baru nak start, aku maki dah. Mereka duk bincang tentang masalah bayaran. Saya rasa ustaz-ustaz duk main ni tak pernah duk kisah menentang tu pun. Mereka duk bincang ni dalam grup tu, ramai ustaz tu kata, hampa pandang lelaki, hampa buat sahabat kami ni berniaga ke apa. Ada seorang tu dia cadang dengan harga tinggi, ni kita sebut je lah sebab hampa pun tahu, saya aku balik dia bagi campur ke. Ada seorang tu cadang harga tinggi, tiba-tiba seorang ni kata, lah ni macam ni, kita kira pendapatan mereka sebulan tu dia. Aku kata, nanti baik tak ada depan aku, tidak, aku tarik janggut, aku cabut ni saya.
punya teruk sampai tahap tu. Kita kira okey, katalah satu malam dia duduk dalam gerung, kita duduk ngajak masjid dia, sakit hati tau. Lah ni saya duduk cari point nak belah pada masjid tersebut, saya tak mau pergi lah. Saya abang terang 2 bulan lepas, sebulan lepas tak pergi, 2 bulan lepas pun tak pergi, sebulan 2 kali, bulan lepas tak pergi langsung, 2 bulan lepas pergi sekali. Aku nak belah. Hang buat sebab aku jual agama, aku tak heran lah. Hang tak bagi duit ke apa, aku tak heran lah. Allah ni duk kira ni kesenangan orang ni, tak reda dengan apa yang dikurniakan untuk diri dia, duk nak berdengki dengan nikmat yang Allah bagi. Biasa kita pergi masjid tersebut, kita sebut ni, hampa pernah kira tak berapa ratus ribu, berapa juta hampa habis ke anak-anak hampa ni? Kita didik anak ni untuk kejayaan dunia, pi hantar tuition UPSR, tuition PMR, tuition SPM. Pernah kira tak berapa kita habis duit untuk seronok dunia? Untuk seronok dunia, bukan seronok akhirat, bukan nak selamatkan hang keluar dari api neraka. Pernah kira? Tak kira. Tapi nak bubuh dalam tabung masjid ni, nak bubuh dalam tabung surau, nak bagi kat ustaz-ustaz, kira dulu hasil tempat tersebut. Kalau banyak, tak usah lebih-lebih lah, dah banyak dah masuk, kuliah saja dia kata. Kekam aku dengan ilmu agama, bukan nak selamat hak hari ni, bukan nak senang hari ni. Walaupun hakikat kita kata mengaji agama, kalau hang faham fakih tentang ilmu agama, hang dah dapat dah kenikmatan dunia, Allah janji dah dengan nikmat. Tapi tujuan hang sebenar hang cari ilmu agama ni akhirat. Masa tu tak ada satu tebusan boleh tebus kita melainkan ilmu yang diamal. Hang beramal, faman ya'mal laysa bi'ilmin mardudatun. Siapa beramal tanpa ilmu ditolak. Hampa beramal apa dia saja bentuk ibadat tanpa ilmu, mardudatun, ditolak, tak pakai. Tiba-tiba orang tunjuk sikit ilmu, orang mengajak fiqh, orang mengajak usul, mengajak tauhid, dia kira dia ustaz. Tu dia jenis mangkak ni mau mati cepat sikit ya. Tak habis kat situ, dia pergi hasut pula masjid lain. Kita ada pejabat agama telefon, ustaz boleh turun tak malam ni kita mesyuarat? Pasal apa mesyuarat? Dah minta ustaz bagi nasihat malam ni, tanya pasal apa? Nak bincang pasal apa? Dah nak bincang pasal bayaran untuk penceramah, dia kata, untuk pengkuliah. Pasal apa? Dah baru ni kami adalah 4, 5, 6 masjid kami buat mesyuarat. Kami bincang ni, duit masjid kuih duk habis, ustaz kuih duk banyak duit. Tu dia debuh depan kita lagu tu ya. Allahu Akbar. Ni jaga no. Jaga. Kita kan sedang ni, kita bukan sedang. Kita dah senang hari ni, tapi kita lupa pada agama. Dulu kita macam mana? Tak apa, mainlah lagu mana rezeki, aku akan buat ibadat, aku akan sedekah, aku akan begian-begian. Semua kita nak buat ibadat. Bila Allah bagi rezeki, hang mula berkira dengan Tuhan. Bukan hang berkira dengan ustaz, bukan hang berkira dengan masjid, bukan hang berkira dengan surau. Hang berkira dengan Allah. Dengan rezeki dan nikmat yang Allah bagi ni tak padan dengan sedikit yang kita bawa keluar. Bukan tuan-tuan saya. Contoh kita kata Allah bagi kat saya sehari 100, keperluan wajib RM50, katakan keperluan wajib RM50 anak dengan isteri. Hak lebih RM50 hang untuk jalan Allah ataupun hang untuk simpanan nak seronok masa depan. Hang kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Perancangan kamu dan perancangan Allah, Allah lah sebaik-baik perancang. Tiba-tiba hang duk kalut pasal masa depan, hang tak peduli tentang amal ibadat hari ni. Jangan duk ingat masa depan kita boleh buat tu buat ni, jangan. Jangan ingat kita pencin baru boleh dekat dengan surau, baru dekat dengan masjid. Ni speaker luar derah ke tak ni? Derah. Depa dengar tu bukan depa tidur, depa dengar. Saya silap buka kitab yang pom tak buka kitab. Depa dengar kat tingkat, tu ustaz kata kita tu. Jangan tunggu pencin, jangan tunggu senang, jangan tunggu kita kata ada ruang. Masa sempit ni lah yang sebaik-baiknya kita beramal. Sopa dengan ibadah korban. Ramai duk sangka ibadah korban ni bila dapat duit banyak baru masuk. Dak ada lebih sikit yang kita risau takut hilang ni lah masa ni kita masuk. Lebih dalam bank ada 1000, masuk 400 katakan.
Masuk hotel lebih daripada 1,000. 1,000 ni nak standby apa-apa pun. Masa tu lah hang masuk yang dapat manfaat paling besar, afdalnya lebih besar. Masa betul-betul hang perlu benda tersebut. Dengan syarat kepala wajib settle dah. Kepala wajib settle ni. Hang duk standby takut tu, takut ni, takut bagian-bagian tak tahu apa dia lagi ke depan ni. Masa tu hang masuk, barulah hang dapat benda yang hebat. Jangan ingat semua ibadat kita Allah terima. Berapa ramai duk target lah kali tak dan sampai. Tak dan nak pencing, pum mati. Habis. Tak ada nak boleh mai, doktor kata kena potong kaki sebab kencing manis pula dah. Tak ada nak beramai, tiba-tiba Allah ambil pula rezeki-rezeki kot lain. Bagi pula pekak telinga. Memang tu pekak lah kali. Ustaz cakap kita punya derah. Ada seorang tua tu, saya kuliah ustaz, saya bukan saja takfi. Ada satu tempat kampung tu, dia kenal saya sebab saya bagi khutbah Jumaat kat situ. Dia tahu kita kuliah bulanan. Kita tengok alamat dia. Dia nak nikah seorang lagi. Tua dah, umur 70 lebih. Tu terang pekak. Terang pekak nikah kita orang. Dia tahu kita kuliah bulanan. Kita pergi, oh ni baju duduk lah hantar bot no, tak perasan pun. Saya tak pergi kuliah ustaz, tapi telinga saya tak dengar apa. Kita kata, lain kali pergi masjid letak telinga kat speaker. Dia balik letak telinga kat speaker lah. Dia kenying. Nak geram kita. Nak tunggu sampai jadi lagu tu baru nak kalut buat ibadat. Baru nak kalut, nak kenal ilmu Allah. Jangan. Ni hari ni ada nikmat yang sedikit, syukur kita melalui amalu bil jawarih. Syarat seorang tu nak kata dia Islam, beramal dengan tubuh anggota badan dia, tubuh yang zahir dia, beramal siap-siap. Mudah-mudahan Allah terima hari ni dan hari kemudian Allah kekalkan kita. Ni tu imam duk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku. Nak tetap lagu mana? Nak tetap macam mana? Atas jalan hang duk berseronok ke ataupun atas jalan ibadat? Macam mana nak kata hang tetap atas jalan ibadat sedangkan hang sendiri harap kepada solat 5 waktu ya? Hak kefarduan lain hang tak peduli. Satu masjid baru ni kita pergi sembahyang maghrib, selalu kita pergi ada 3 saf. Pendek sikit pada ni. Malam tu saya pergi ada 6 saf. Tu dia kata depa punya minat kat aku ni tau. Ramai malam ni. Mayang itu semangat nak bagi kuliah malam ni. Habis pergi salat, dia mengkip macam nak keluar. Tinggal 2 saf 3 saf hak selalu duduk ada tu ya. Kita tanya, awak ramai tadi? Ada mati, dia kata. Oh ada mati. Buat apa? Mayang-mayat. Oh mayang-mayat. Mayang-mayat fardu kifayah. Orang lain buat, kita sunat buat. Ada sekelompok manusia buat, kita sunat buat benda tersebut. Maknanya ada orang buat, kita nak pergi buat amal tu jadi sunat yang dituntut. Kita pergi sembahyang mayat. Hak menuntut ilmu ni wajib. Ni hak kefarduan menuntut ilmu ni wajib, fardu ain atas tiap-tiap seseorang. Bukan kata fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Tak apalah, hampa habaq lah, hampa nak pakai apa, kami sualah, hampa mengaji, kami lewat sikit pun tak apa, dia kata. Tak boleh lah lagu tu. Takut Allah ambil nikmat kita balik. Nak buat apa dah. Sebab tu setengah dalam Quran cerita, melalui hadis cerita, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang hamba, ada seorang Arab Badawi, dia mai buat umrah, kemudian dia berdoa depan Kaabah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan yang sedikit. Sayyidina Umar Aziz dengar, apa yang pelik sangat doa dia ni, masukkan aku dalam golongan yang sedikit. Maksudnya sepatutnya doa, ya Allah masuklah aku dalam orang yang kebanyakan, yakni orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah ni golongan sedikit. Kenapa nak masuk golongan sedikit? Sepatutnya masuk golongan yang ramai lah, dapat redha Allah, masuk syurga dan sebagainya. Dia kata ni Allah sebut apa? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang mereka yang bersyukur kepada Allah.
Siapa dia tu? Orang yang diberikan harta, yakni dia taat kepada Allah. Allah sebut qalilan ma tashkurun, sikit saja orang yang bersyukur. Bila sebut orang bersyukur, yakni orang yang diberikan kenikmatan dan kelebihan dalam hidup dia. Allah sebut sikit saja orang lagu ni yang bersyukur melalui taat kepada Allah. Orang tersebut minta, maknanya dia nak kaya dan masukkan ke dalam orang yang sedikit, orang yang kaya dan tunai ibadat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah abang dah, golongan ni memang sikit. Hak sederhana, hak miskin, hak ni yang ramai akan taat kepada Allah. Hak kaya, hak ingat ke Allah memang kurang. Walaupun kita kata daripada sudut bahasa, laisal ghina kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Tidak dikatakan kaya kalau banyak harta benda, tapi yang dikatakan kaya, kaya jiwa dia kepada Allah, iman dia kaya. Hak tu yang dikatakan kaya. Lagi mana iman hang tak kukuh, lagi mana ilmu tak ada, lagi itulah segala apa yang hang buat tak diterima oleh Allah. Ni kita takut ni. Sebab tu setengah nikmat ataupun harta benda yang dikurniakan oleh Allah, ada masa dia berbentuk musibah, yakni bala daripada Allah. Ada masa dia jadi nikmat. Kita ada RM2, maka kita ingat pada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita infak pada jalan Allah. Yang hak jadi musibah lagu mana? Allah bagikan kesenangan kerana Allah nak lalaikan dia. Kerana Allah nak biar dia hanyut. Kerana Allah Maha mengetahui hang hanya angan-angan kosong, hang hanya berjanji kosong bahawa hang akan tunai ibadat kepada Allah. Hakikat sebenar dak, hang saja bohong saja. Hang semata-mata berbohong kepada Allah. Bila Allah berkata benar, hang lupa kepada Tuhan. Qalilan ma tashkurun, sikitnya kamu yang bersyukur kepada Allah. Allah bagi banyak sangat nikmat. Nikmat yang paling agung, yakni hidup, tu adalah nikmat. Walaupun kita dengar ramai-ramai ustaz sebut apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi sebab apa kita kata hidup tu adalah nikmat, antara nikmat paling besar? Kerana hang nak rasa manisnya iman, manisnya Islam, hang kena hiduplah dulu. Allah lahirkan hang ke atas muka bumi dengan janji Allah hang adalah ahli syurga. Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat aku masuk syurga illa man aba, melainkan siapa tak mau saja. Tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hidupkan kita atas dunia untuk menjadikan kita sebagai penghuni syurga. Tapi tiba-tiba kata Rasulullah, faman ata'ani fahuwa yadkhulul jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa taat ke aku, dia masuk syurga. Siapa yang ingkar, berpaling daripada aku, dialah manusia yang enggan masuk syurga. Faman yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat ke Rasul, bermakna dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni jaga no, jangan biar amal ibadat kita ditolak. Ni tak berapa hari ni kita nak masuk dah raya haji. Kita nak masuk dah raya haji. Hak dalam ni mungkin ramai hak masuk ibadah korban, maka jaga-jagalah. Sebab tu kita kata kalau tak ada ilmu ni, takut. Siapa beramal tanpa ilmu tasawuf, dia adalah fasik. Dia buat amal ibadat tapi tak diterima, tak ada pahala. Siapa dia yang beramal ilmu tasawuf saja pula, tak beramal fiqh dan usul, zindik pula, bahaya juga. Maka tiga ilmu, cabang ilmu ni mesti kita kena mengaji. Hak kita masuk korban tu daripada sudut fiqh kemah dah. Lembu cukup 2 tahun lah, cukup haul lah, cukup umur dan sebagainya. Masuk pecah 7 tumpuk lah dengan harga-harga sekian, niat lagu tu. Yang kedua tu, hang nak jaga dalam jiwa hang tu. Hak tu pakai ilmu tasawuf. Nak jaga hati hang tu, hak ni jaga-jaga. Sebab tu siapa menuntut ilmu, siapa mengaji, maka dia terselamat ibadah dia. Berapa ramai yang masuk ibadah korban tak jaga jiwa. Ibadah korban ni bukan semata-mata lahir pada zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Adam, zaman Nabi Adam AS dah ada dah ibadah korban ini. Ketika mana Habil dan Qabil mempersembahkan korban mereka kepada Allah untuk lihat doa siapa, permintaan siapa yang diterima oleh Allah. Qabil yang nak bergaduh, nak ambil iklima, nak kahwin dengan iklima. Habis dia tak kisah, dia cuma tuntut syariat, dia cuma ikut syariat Allah. Yakni bila nak kahwin ni mesti berselang-seli pada zaman tersebut. Ni dak Habib Qabil nak ambil adik dia betul, adik bawah dia. Habis ni nak selang, ambil iklima baru betul.
Dok berkeli nak iklimah sebab apa? Iklimah lawa. Masa tu Israeliat lah, khilaf lah, duduk kat tanah ni Hindustan lah semua dah. Tu Siti Hawa dia kata jatuh kat tanah Hindustan, sebab tu Hindustan lawa-lawa dia kata. Wallahualam lah. Tapi yang tengok Hindustan lawa sungguh cik oi. Dulu kita nombor satu Priti Zinta. Kenal tak? Kenal lagu tu ialah. Saya gak orang Hindustan ni. Dia kata pasal Siti Hawa jatuh. Siti Hawa lawa. Sampai mana dah tadi? Ingat maksiat tadi ke tu? Kemudian Allah perintahkan supaya mempersembahkan korban masing-masing. Nabi Adam AS suruh Habil bawa korban dia, suruh Qabil bawa korban dia, letak di atas dua bukit yang berbeza. Tengok hak mana Allah ambil, hak tu doa dia diterima. Qabil mohon kepada Allah untuk dikahwinkan dengan Ikrimah. Yang Habil tak ada apa, cuma semata-mata redha Allah dan dia nak tunai syariat Allah. Hak tu saja, dia ambil kibas dia letak di atas bukit. Hak ni ambil tanaman-tanaman. Hak Qabil ni, hak garang, hak jahat ni letak atas bukit. Tapi tanaman tersebut ada yang rosak, ada hak elok, ada bulat dan sebagainya. Kemudian letak di atas dua bukit. Tiba-tiba datang satu api daripada langit sambak kibas, yang kita kata dipindahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ditukarkan pada masa itu. Allah ambil, Allah turun atas dunia ketika mana Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tunjuk dekat Habil dan Qabil bahawa aku terima satu korban dan aku tolak satu korban. Ni ulama kata dua-dua manusia ni buat ibadah ubudiyah. Salah satu ibadat yang betul-betul 100% untuk Allah, yakni ibadah korban, yang kita nak masuk lagi 3-4 hari ni. Sebab tak ada keuntungan bagi kita. Semua hak orang bagi ke orang. Walaupun begitu, tengok, seorang Allah tolak, seorang Allah terima. Nak tunjuk apa dia? Dah hang buat ibadat belum tentu Allah terima. Sekiranya hati hang tak jaga. Sama ada hang nak tunjuk ke orang hang ada duit, ataupun hang nak orang kenang jasa hang sebab hang duk sedekah kat depa. Hang pilih hak mana satu hang nak. Yang Allah terima satu ya, siapa yang tuntut redha Allah, hak tu saja. Dia nak kasih sayang daripada Allah. Ni benda ni, kalau hang tak mengaji, nak faham kau benda lagu ni? Pakai tak faham, baik sudah. Mestilah dia kata, oh memanglah orang nak cinta Tuhan. Mulut sebut, tapi hati jauh daripada redha Allah. Bahkan hang berbangga pula. Ni orang yang betul kenang dengan ibadah korban ni, bila dia tengok ibadah korban, pertama dia teringat perjalanan haji tu. Haji dan ibadah korban. Ya Allah ni, tengok perjalanan haji, sama ada dia dah ataupun belum. Tambah-tambah orang yang belum ni sepatutnya lagi dia rasa, satu hari nanti aku akan sama dengan mereka, akan pergi buat haji. Tengok ibadat haji sama saja dengan waktu kita mati. Orang yang pergi haji tu seorang yang hantar satu bah. Betul tak? Orang kampung kita 5 orang pergi haji, penuh pakai anu hantar pergi duduk tepi jalan. Mati pun lagu tu, kita seorang mati penuh pakai hantar pergi kubur. Kita pergi buat haji pakai ihram, tak boleh berjahit, kena selai sepinggang saja. Sependa apa tak boleh pakai, masam ke apa tak kira. Kita mati pun serupa tu. Tak boleh pakai melainkan kain kafan saja untuk kita. Kita pergi haji, diri kita seorang pergi menghadap Allah di Kaabah. Kita masuk dalam kubur, diri kita seorang untuk Allah. Masa tawaf kan, masa tawaf mana boleh berpaling niat. Kita duk tawaf, duk labbaik Allahumma labbaik. Masa tu jangan duk fikir, aduh lapak pula put, batal tawaf dia tersebut. Dia mesti serah bulat-bulat untuk Allah. Dia tak boleh fikir bini dia tergolek ke apa ke atas jalan mudarat besar, tak apa, dia berhenti tu pun kena ganti. Kena ganti balik tawaf tersebut, pusingan tersebut. Nak cerita apa, mesti hang dengan Tuhan saja. Sama dengan mati, hang dengan Allah saja. Hang pergi haji, hang tunai, pergi menghadap Allah di Kaabah, pusat penyembahan umat Islam. Hang masuk dalam kubur untuk perjalanan hang pergi ke mahsyar. Hang pergi haji, muhasabah depan Kaabah, banyaknya dosa aku dengan Allah. Hari ni aku semua sama. Depa aku sama, aku duit banyak tapi serupa juga, pakai selibur Jepun juga, pakai kain ihram juga.
Tapi di mahsyar nanti hang pun akan dihisab, akan ditimbang oleh Allah seperti mana hang timbang diri hang di depan Kaabah. Tu perjalanan haji yang sepatutnya jadi iktibar kepada manusia. Tapi nak jadi iktibar lagu mana? Tak faham. Aku satu keluarga masuk 5 tumpuk kami semua. Dia kata, buat muka dia tampak ni. Buat kemas lagu tu. Tak sedar Allah tolak ibadat dia. Takut Allah tolak ibadat kita, satu sekupang apa pun tak pakai. Patah balik tadi, faman ya'mal laisa bi'ilmin mardudatun. Siapa beramal tanpa ilmu ditolak. Habis tak pakai di sisi Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami tukar apa kerja yang depa buat menjadi debu-debu yang berterbangan, tak ada apa. Hancur Allah buat. Baik, wallahu alam bissawab. Habis zakat tu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dunia dan akhirat, dan Allah memasukkan kita ke dalam golongan al-abrar, dan segala ilmu yang kita boleh, mudah-mudahan terutamanya diri saya boleh menambahkan amal dan insaf di dalam hati kita, terutamanya bila mana kita nak masuk raya haji ni. Tak lambat dah. Bila kita tengok binatang korban ke, insaf lah. Kita buka TV tengok orang buat haji, insaf. Cuma saya nak berkerah kat sini, siapa ada duit berkemampuan, dia boleh pergi swasta buat haji. Jangan duk tangguh. Semua orang mengaji syarat tunai haji bila mana berkemampuan zahir dan batin. Daripada sudut kewangan cukup, sudut kekuatan ada, maka wajib kena tunai haji. Ramai kita duk pi kuliah-kuliah banyak, kita tanya ramai hak jenis bisnes tu, bisnes ni gaji sebulan 30,000, 40,000. Kita pi kursus sana kursus sini, depa duk cerita, duk konon-konon nak tarbiah kita lah, suruh usaha jadi macam depa. Bila ditanya haji lagi, hajah lagi, dak lagi. Tadi hang sembang gaji hang sebulan 30,000. 30,000 tak silap paling murah kot buat haji swasta. Kalau tak silap lah, dia ada sampai 80,000 pada, sampai 100,000 pada. Tapi makna kata hang duit lambeng duk sembang kemas 300-400,000, hang tak tunai pun haji. Walaupun hang tahu benda tu berkemampuan, hang berkemampuan dan hak tu kefarduan dia. Jaga-jaga noh. Lainlah kalau tabung haji sekat ke, tabung haji tak bagi kota ke dan sebagainya, tak apalah. Tapi zakat lah saya rasa mungkin tak ada masalah pergi swasta. Boleh pi. Janji fulus. Tu ya. Ni 300-400,000 dalam bank. Boleh duit tanah tu, boleh duit tanah ni tak pi buat haji. Lah kali mati tak dan kena turn, tak dan kena apa dia tarikh lah, tabung haji tak panggil lagi. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana apa? Han jawab dengan Tuhan, duit banyak. Tak kira lah siapa pun berkemampuan. Siapa anak orang Malaysia pi mengaji kat Jeddah ke, kat Yaman ke, hak tempat tak jauh dah dengan apa dia Mekah. Contoh dia tak ada masalah untuk pergi buat haji, dan immigration sana semua lepas, dia saja tak mau pergi buat walaupun dia belajar kat sana 5-6 tahun. Maka dia jawab dengan Tuhan. Hatta diri kita sekalipun. Jadi sebelum saya berhenti, cuma kita nak maklumlah, insya-Allah tahun depan dalam bulan 4 insya-Allah saya akan melanjutkan pelajaran bersama isteri ke pondok di Yaman. Kita akan sama belajar kat Yaman. Dia kata perang lagu mana ustaz? InsyaAllah kita pergi tempat yang tak ada perang. Kalau teruk sangat perang, kita akan sambung dulu kot belah-belah sini. Kot mana pun insyaAllah bulan 4, bulan 5 tetap akan sambung. Tapi target sekarang ni memang kita nak pergi Yaman. Dan kos dia tu dalam lebih kurang 2 orang mengaji 30,000. Jadi hampa faham ke tak? Hampa saja buat tak faham. Jadi kita mai sini cuma macam ni lah. Kita tak siapa dia nak menyumbang kau sangat-sangat dialukan, sangat-sangat dialukan. Bagi zakat kau, cuma kita sebut mana-mana tempat, tuan-tuan sumbang, tuan-tuan bagi, saya pergi sana naik kapal terbang ataupun duduk sana, duduk ulang-alik jalan kaki kau, naik motor kau mengaji. Semua tu adalah insya-Allah ibadat di sisi Allah. Tuan-tuan duduk sini sambil baluk okok daun ya, Tuhan bagi pahala sama macam mana kita buat kat sana. Dan Nabi SAW sebut apa? Satu urusan orang kita mudahkan, Allah akan mudahkan satu urusan kita di akhirat. Urusan kita di akhirat tak boleh bayang dengan 1000 urusan di dunia. Tak boleh dibayangkan.
Kalau dengan sumbangan tuan-tuan boleh mudahkan 10-20 urusan kita, maka besarlah ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebab tu kita umum daripada Allah, sebab kos tu tinggi, perlu masalah nak kumpul tu. Jadi saya cerita lebih kat orang lah, setakat lah campur sekali dengan duit kita apa semua, duk ada lebih kurang 14,000. Duk ada lebih kurang 14,000, lebih kurang sebulan setengah kutip. Sebab duit ni duit orang wakaf kat kita, maka kita kena cerita kat orang lah, dah kumpul banyak mana. Bila cukup ya kita akan terbang pi, insya-Allah. Tak apa, tak minta banyak, tak ada RM20 bagi 200, tak ada 200 bagi 2,000. Melawak je no. InsyaAllah siapa-siapa nak sumbang bolehlah kita jumpa ke depan ni, ataupun bagi kepada pentadbir surau, insyaAllah. Baik, habis dekat tu, minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terguris hati dan perasaan, tersilap kata dan sebagainya. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, walaupun semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh setakat ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.